10 minit pertama memang cringe as fuck. Dia punya script. Support lah filem Malaysia, woi. Bila nak maju tak habis-habis bash filem Malaysia. Orang Malaysia support lah lokal. Kalau kau kata filem tanpa maruah, kau pun tak bermaruah sebab kau maki hamun. Tak payah nak bandingkan sangat lah dengan filem luar negara macam Korea dengan Hollywood tu. Itu sebab dia orang ada support dan teknologi yang cukup. Cuba kau bandingkan dengan filem lokal dengan Indo atau India. Dia lagi bagus lah, woi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Pawagam, iaitu filem Syahadan. Filem Syahadan ni aku dapat tahu daripada tahun lepas lagi, di mana terdapat satu benda yang viral berlaku terhadap filem ni. Ada kontroversi semua tu lah, di mana filem ini sepatutnya nak pergi ke platform tersebut, tapi platform tersebut tidak mahu dia ada kat situ. Lepas tu kononnya nak push untuk platform-platform lain, sebab tahun lepas kan kita ada pandemik. Lepas tu streaming service menjadi keutamaan kita kan. So kemudian kita sekarang ni sinema telah dibuka dan diorang telah pergi tayangkan di Pawagam akhirnya. So Syahadan, filem ini digembar-gemburkan sebagai sebuah filem yang mengutarakan tentang kehebatan persilatan. Okay? So technically ini bukan kali pertama, okay? Filem tempatan ada genre yang macam ni. Filem geran ada, sebelum tu pun kita ada banyak sebenarnya filem-filem yang bertemakan silat. Okay? Cuma ini adalah kali pertama aku melihat pelakon utama dia adalah daripada juara, okay? Juara silat, iaitu Al-Jufri kan. So let's get into the point. Kita terus direct lah. Alright, filem ini basically mengisahkan Omar yang dilakonkan oleh Al-Jufri. Merupakan seorang remaja, okay? Remaja yang bermasalah. Okay? Bila dia bermasalah, bapa dia telah decide dia untuk pergi ke rumah sahabat bapa dia ni untuk belajar silat. Okay? Sebab biasalah dia tak ada adab, so kita pergi hantar dia dekat sekolah. Bukan sekolah agama, dia macam perkampungan ni, okay, yang tok guru ni mengajar silat kan. So basically dia belajar silat lah. That was basically it. Okay? Dia tak complicated macam mana pun sekalipun. Kau tengok trailer tu dah filem ni. Okay? So sebelum aku pergi kepada benda-benda yang mengacau ataupun mengganggu my cinematic experience terhadap filem ni, aku akan sentuhkan beberapa poin yang positif dahulu. Okay? Filem ni bukannya 100% teruk. Ada je benda yang bagus kan. Okay? Salah satu dia adalah lakonan tok guru dia. Tok guru dia memang, tapi itulah, bila aku cakap lakonan tok guru dia was natural, lakonan dia bagus, dia punya intonasi betul, dengan dia punya skrip tidak kaku. Basically sebab tok guru dia memang pelakon yang veteran. Dia memang dah berlakon kan. So aku pun dapat tahu daripada Twitter kan, orang yang beritahu aku dia memang pelakon. So that was it. Dia seorang je. Itulah masalah dia. Dia seorang je yang memang boleh berlakon di dalam filem ini tau. Yang lain tu sebentar lagi aku akan sentuh. Next adalah dia ada satu benda yang aku agak puji, di mana dia ada setiap chapter tu dia ada dibukakan dengan kata-kata hikmah ataupun kata-kata pujangga. Sorry, salah sebut. Dia ada dibukakan dengan ni lah, satu quote. Okay, macam kadang-kadang ada yang macam ni peribahasa. So benda-benda macam tu ada. Aku suka that style of opening every scene by that moment. Okay, and that was it. Itu saja benda yang aku suka tentang filem ni. Let's get on with the things that aku bukannya benci filem ni. It's just that kau bayar RM6 kau tengok cerita macam ni, dia macam hype bukan main lagi daripada tahun lepas. Kenapa aku punya tweet tu dibukakan dengan from budak crypto to budak silat real quick? Sebab perasaan menonton filem ini adalah seperti aku menonton budak crypto. Kalau budak crypto dulu aku masuk dalam Pawagam dengar ceramah pasal crypto. Yeah, this is basically it. Aku masuk hanya sekadar untuk mengetahui dan menambah ilmu aku tentang silat. There is no intention of making me really attached to silat. Dia tak ada benda yang membuatkan aku berminat. Dia lain tau. Macam aku tengok Geran dulu dia mempersembahkan, okay, kehebatan silat itu dengan fighting skill dia, dengan action sequence dia yang sangat gepak. So orang akan berkata, after that baru orang akan berminat untuk pergi ke silat kan. Tapi tak, filem ni dia tak tunjuk pun. Dia ada tunjuk tapi tak fulfill that cinematic experience. Sekadar untuk dia macam kau tengok video montage pencak silat punya demonstrasi. Macam itulah filem ni. Dia tak ada that action sequence yang kamera bergerak ikut pergerakan tangan ke pergerakan kaki ke apa, tak ada. Terlalu banyak sangat close up shot sampai setiap perlawanan oleh tok guru tersebut kau tak nampak kehebatan dia. Sebab terlalu close up, kadang-kadang terlalu jauh.
dan dia tak ikut pergerakan badan Tok Guru tu. So benda tu kau tak rasa, kau tak immerse, tak ada immersive feeling sewaktu kau menonton filem ni kan. Dia 10 minit pertama memang cringe as fuck. Dia punya skrip agak kaku, bukan kaku, dia macam dibuat-buat. Dia orang ni macam selain daripada Tok Guru tu, yang lain tu semua memang macam tangkap muat untuk berlakon dalam filem ni. Dia orang macam tak ada latihan ataupun tak ada rehearsal ke untuk dia orang berlakon selama ni kan, sebab nampak kaku dan nampak fake gila. Kecuali Tok Guru. Tu masalah dia, the whole film tak ada seorang punya aku rasa berlakon natural. Semua kaku. Next adalah sound. Okay, aku senang je aku nak identify filem tu sampah ke tidak kan. Kau tengok je sound. Kalau sound dia bunyi macam kau record pakai kamera phone je, teruk tu. Tak sekata pada aku dibukakan dengan scene yang di apa, masa dekat restoran tu, it was so echo. Terlalu dengar sangat bunyi bising sampai kau tak boleh dengar apa yang Al-Jufri katakan dalam filem ni. Setiap perbualan dia orang tu aku macam tak dengar tau. Aku terpaksa baca subtitle ke tak. So sound teruk. Dan tak sekata, aku ingatkan for the whole movie macam tu. Tak, sebenarnya selepas tu okey je. Lepas tu jadi teruk balik. Dia orang tak jaga this quality of mixing the voice. Kadang-kadang kau boleh dengar apa dia cakap, kadang-kadang kau tak dengar. Anyway, kita sambung balik, camera angle teruk. Itu berkaitan dengan action sequence lah. Action sequence dia agak macam aku cakap tadi lah, dia kau macam tengok montage demonstrasi silat. Macam tu ada. That's how bad it is. It's not, itu tidak menandakan bahawa silat yang diorang persembahkan itu teruk. Tak. Diorang yang persembahkan silat tu, aku kagum gila tengok diorang. Tapi macam mana kau nak implementkan that style of fighting sequence dan diterjemahkan di dalam sebuah filem, itu yang sangat susah untuk orang nak buat. Dan diorang gagal. Aku tak nampak pun satu usaha untuk engkau mengadakan sedikit pergerakan kamera yang laju ke apa ke, mengikut tangan ke, mengikut kaki ke apa, orang tu tercampak ke apa, tak ada, langsung nak ikut that movement. Macam contoh filem-filem Red Redemption, cerita Indonesia, banyak gila yang memang dah upgrade sampai ke sekarang ni. Filem-filem diorang dah bertaraf Hollywood. Even filem Geran pun banyak sequence yang mengikut gerak-geri badan. So aku tak faham kenapa. Adakah diorang ni tak di-train? Adakah diorang ni bukan yang berlatar belakangkan pembikin filem action? Adakah diorang seperti begitu? So aku tak tahu. It looks sucks. Next, skrip Jahanam. Yes, dia ada kena-mengena dengan lakonan sebenarnya, skrip ni. Sebab kau buatlah skrip tu senatural macam mana sekalipun, kalau kau tidak berjaya melontarkan dialog tersebut dengan apa, intonasi yang sebenarnya, kau still tak boleh nak bagi performance yang terbaik. Dalam filem ni memang teruk. Kecuali Tok Guru dia. Tok Guru dia je yang boleh dihadam lah. Nampak lah macam dia ni ada effort untuk berlakon. Yang lain tu macam terlalu over the edge sangat sampai kau rasa macam, kenapa rasa macam drama apa, budak-budak sekolah, budak-budak universiti punya projek ni. Terlalu teruk. In fact, kalau kau nak cerita lah, kalau kau nak compare lah, tak payah cerita, kita tak payah compare pun dengan filem luar negara. Dekat luar negara semua tak payah. Hollywood tu kau tak payah pandang. Kau tak payah tengok Indonesia, kau tak payah tengok Singapura, kau tak payah tengok Thailand, kau tak payah tengok cerita tempatan dalam Malaysia. Kau compare je dengan projek akhir tahun pelajar sinematografi ataupun pelajar sinema. Jauh beza. Jauh beza filem ni dengan hasil projek akhir tahun student. That's how bad. Oh my god. In fact, kalau kau nak compare sekalipun dengan YouTuber lah, kan ke dalam Malaysia ni banyak apa production yang independent, yang bukan berlatar belakangkan daripada sinema semua ni. Diorang buat short film pun berkali ganda lagi hebat daripada filem ni. Itulah masalah dia. Aku cuba tak nak mencarut ni, sebab aku cuba nak bagi clean as fuck punya review, kau tahu tak? Genre. Okay, genre ni yang paling aku kita tahu. Kalau kau tengok poster sekalipun, kau tengok dia punya trailer tak ah, trailer memang campur macam merebah dia punya tema ataupun genre dia ni. Macam merebah. Sekejap kau rasa filem ni serius. Dia dibukakan dengan satu benda yang sangat epic tau. Macam wow. Dengan sound effect dia, dengan kata-kata voice over narrator dia, memang epic gila. Lepas tu tiba-tiba masuk lawak bodoh. Lepas tu masuk dekat restoran dekat ni, macam cerita Profesor Madya Razak Muhyiddin je lawak semua tu.
Ya Allah, jauh beza. Lepas tu tiba-tiba masa fight boleh pula ada macam Scott Pilgrim punya fighting sequence yang ada battle versus. What the hell? Apa benda ni? Dia tak serius untuk menjadikan filem ini se-epic yang boleh. Dia sekadar tangkap muat. Tu masalah dia. Aduh, aku tak faham apa direction filem ni sebenarnya. Nak kata buat dokumentari, baik kau buat dokumentari. Tapi masalahnya kau buat cerita, kau buat sebuah filem, fiction. Aduh. Kejap lawak bodoh. Aduh, lawak bodoh dia lagi. Aku tak boleh nak brain. Villain dia. Aduh, villain dia paling spoil lah. Macam, kau bayangkan, dia macam ada satu perenggan yang dia perlu cakap dekat makcik yang jual stall ni. Ya Allah, macam baca buku teks, sial. Abang tak rehearsal ke bang? Aduh, tension betul aku tengok filem ni. Tapi itu pelik je. Ada je orang kat belakang aku dia gelak-gelak tu. So aku tak tahu lah dia gelak sebab kebodohan filem ni ke atau memang lawak pun scene dia kan. Tapi scene tu bukan scene lawak, scene serius. Tapi anyway, okay, isu. Sebenarnya kalau kau nak cerita daripada segi plot filem ni, aku sangat tertarik dengan isu yang dibawa, iaitu penculikan kanak-kanak, pembedahan, pencurian organ, penjualan organ secara haram. Benda tu ada bersangkut paut. Tapi aku dapat lihat benda ini macam sekadar mencantikkan lagi diorang punya paperwork ataupun skrip diorang kan. Sekadar nak mencantikkan skrip untuk mendapatkan dana ataupun untuk mendapatkan kelulusan semua tu, untuk mencantikkan lagi filem ni. Kau faham tak? Dia sekadar icing on the cake. It's not really the main course of the cake. The main thickness of the cake. The thickness of the cake sepanjang filem ini banyak difokuskan tentang pengajaran silat itu sendiri. Aku dapat rasakan macam pergi masuk ceramah tentang silat. Yes, aku tonton filem ni rasa macam ceramah silat. Benda ni, kenapa aku diceramah oleh Tok Guru ni kan? Macam banyak gila benda dia cakap pasal benda tu kan. Aku bukan tak appreciate. Aku appreciate apa yang cuba disampaikan. Tapi ini filem, ini cerita. Ini bukan dokumentari. Kenapa kau nak bagi benda ni secara verbally? Kenapa kau tak tunjuk benda ni? Memang ditunjukkan dengan fighting sequence semua tu. Tapi fighting sequence dia kau tahu tak? Tak ada elemen-elemen yang mengujakan. Tak ada yang membuatkan aku rasa macam wow, epic gila filem ni. Tak ada. Kalau nak dikomparekan, Allah, tiba-tiba aku rasa macam Geran tahun 2019 tu. Geran dulu, aku tak adalah bagi rating tinggi mana pun. Aku bagi rating 4/5 bintang je. Tak ada bagi Infinity Stars ke apa. Tak. Sebab filem tu pun ada banyak kelemahan dia yang masing-masing. Tapi kalau kau nak comparekan filem Geran tu dengan filem Syahadan ni, jauh weh. Dah kategori lain. Dia dah macam grade C ke grade D ke grade E. Honestly, aku aduh, sedih tau bila kau pergi Pawagam, kau bayar RM16, kau mengharapkan agar kau dapat cerita baik tentang filem ni, agar kau dapat dulu kita ada filem Geran, sekarang kita ada filem Syahadan. Tak ada. I felt disgusted watching this movie. Rasa macam, oh my god, apa teruk sangat ni. Macam apa yang kau lihat dalam trailer tu, itulah filem dia. Kalau kau tengok lihat kualiti trailer dia sampah, samalah filem ni. Dia sebiji. Aku ingatkan trailer dia tu macam trailer ni tau, kira macam untuk mendapat macam ni lah, untuk approach penaja, untuk approach macam-macam tempat untuk mendapatkan dana sebetulnya, mungkin lah benda tu kan. Tapi aku ingatkan untuk final product upgrade lah benda tu kan. Tak adalah nampak cheap as fuck apa ke. Tak, sama. It's the same thing yang kau tengok kat dalam trailer. Kalau kau tengok trailer tu sampah, filem ni sampah. Sayang lah, sebab benda isu yang diutarakan ni adalah benda yang sangat berat. Tapi kau buat main-main. Dan kau bayangkan plot, aku dapat rasakan plot sebenar filem ni yang menjadikan filem ini rare sebenarnya sikit je. Sepanjang 60% of this film adalah tentang pembelajaran silat. Dan mengatakan dan memberitahu kepada audiens, silat ini hebat, silat itu bagus, silat ini berjaya mengalahkan orang lain semua. Memang kau cakap, tapi kau tak tunjuk benda tu. Dan bila kau tunjuk sekalipun, action sequence dia tak best. Macam alamak, there's nothing for me to say untuk aku banggakan tentang filem ni. Tak ada. Sikit tak ada. Idea tu dah ada, cuma sayang lah. 1.5 jam. Nasib baik filem ni 1.5 jam. Aku duk tengok jam kan. Bila nak habis cerita ni. Penat tengok tu tak. Anyway, aku harap Al-Jufri sebenarnya
Okay, aku tak nak bebel kat sini. Aku just nak bagi aku punya idea tu. Macam mana kalau aku dapat projek yang mengetengahkan Al-Jufri ni. Aku akan, okay, sebab masalah utama yang menjadikan aku kacau bilau tengok filem ni adalah lakonan. Bila lakonan tu terkacau sebab diorang tidak terlatih, mereka ini patutnya diletakkan sebagai karakter-karakter side yang mempunyai peranan yang penting pada second half of the film. So untuk Al-Jufri ni, aku lebih prefer untuk dia jadi seorang anak murid yang memang dah handal untuk mencabar this new kid. This new kid kau cast lah siapa-siapa muka jambu, muka bandar, muka yang kulit putih semua ni kan, yang memang betul-betul orang bandar. Barulah orang percaya, oh budak ni memang budak nakal, budak playboy, okay, budak yang memang spoil brat ke apa kan. Barulah kau nampak benda tu perubahan daripada zero to hero. Tapi ni bila kau cast Al-Jufri sebagai watak yang bermasalah tu, tak nampak real, dia nampak pelik. Sebab Al-Jufri tu memang dah sadur. Tak adalah sadur, dia kurus. Tapi dia sebab tak kena. Aku senang cerita dia tak kena. Dia tak kena jadi budak yang spoil brat. Tak boleh. Kalau aku dapat buat filem ni, aku akan jadikan Al-Jufri tu sebagai salah seorang anak murid dia yang terhandal. So dia kena cabar lah budak baru ni kan. Budak baru ni mesti kena beat Al-Jufri baru dia boleh kembali ke rumah dia ke apa kan. So benda tu lah. Tapi shit. Plus ada lagi satu plot yang aku cakap tentang yang mencantikkan lagi paperwork dia orang ni. Dia tidak dikembangkan tau. Dia sekadar tergantung macam tu je. Sekadar ada je that plot. Aku tertanya-tanya juga, habis tu scene budak yang yang hantu ni semua apa benda? Sekadar macam tu je. Macam sekadar lalu je dalam filem ni. Aku macam, aduh, kenapa tak ada payoff? Kenapa tidak dikembangkan lagi jalan cerita tu? Kenapa nak fokuskan sangat dekat? Itulah masalah dia. Dia dah jadi macam ada orang nak fokuskan filem ini kepada jalan cerita A, tapi ada orang nak buat benda ni sebagai pembelajaran tentang silat. So benda tu tak, korang macam tak ada unity, kau tahu tak, dalam filem ni. Dia nampak cacam rebah. Yes. Anyway, berapakah rating aku untuk filem Syahadan ni? Oh, dah 20 minit aku bebel dalam video ni. Rating aku untuk filem Syahadan ni adalah sebanyak 3/5 shade untuk filem Syahadan. Honestly, pada minggu ni sebenarnya ada banyak filem yang keluar. Okay? Antaranya King Richard, well recommended. Uncharted pun bolehlah ditengok. Aku kira kau rumah pun bolehlah tengok. Tapi filem ni paling yang aku rasa macam, aduh, dah 2022 kot. Dah millennial dah ni. Dah level, dah zaman bila ni. Dah lebih daripada wawasan 2020 lah. Tapi still kita ada filem yang macam ni juga. Kenapa nak buat filem? Kenapa tak fun untuk jadikan dokumentari? Aku rasa kalau kau buat docu-series, kau submit ke Netflix, aku rasa Netflix pun lepas kan. Sebab menarik, something rare dekat dalam Malaysia. Okay? Tentang dokumentari tentang silat. Buatlah epic gila kan. Tapi nak buat filem juga, yang filem dia, jalan cerita dia macam, aduh. Anyway, itu hanyalah pandangan peribadi Zaf saja. Mungkin korang tak bersetuju dengan Zaf, tak kisah, korang boleh pergi dekat bahagian komen bagi tahu apa pandangan korang tentang filem Syahadan ni. Kalau korang dah tonton pun juga, korang boleh bagi tahu dekat bahagian komen adakah korang suka ataupun tidak. Dan juga korang boleh pergi ke zafvlog.com untuk membuktikan bahawa adakah Zaf cakap ni benda yang betul ataupun salah dengan review dan rating di website tersebut. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.